Hidup kita memang macam tu. Hidup kita, amal kita secara khususiyah tak cukup banyak. Nak kata solat kita ni apa kita panggil kuat sangat ke, tak berapa banyak. Doa pun time susah pun nak doa. Baca Quran 3 ayat menguap 6 kali. Itu tapi amalan-amalan umumiyah itu yang ada dalam keluarga kita. Kita kerja, kita makan seorang, tak berapa banyak pahala. Bila ada bini, dia makan, kita dapat pahala. Bila anak-anak makan, kita dapat pahala. Kita beli rumah, kita duduk seorang, tak banyak sangat pahala. Bila ada bini dengan anak-anak, lagi banyak pahala kita. Kita bawa anak-anak makan PKFC lah contohnya. Kita makan seorang, baru RM20. Bawa anak, 200. Baru bagus. Dah betul. Itu baru betul. Jadi kita kongsi amalan umumiyah ni lah yang paling banyak sekali amal dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita mendengar berita ada orang lain yang menderita sakit, kita alhamdulillah sihat walafiat, makan tak pernah berhenti. Dikala kita mendengar berita ramainya orang miskin, papa kedana, tak ada makanan nak makan, kita alhamdulillah boleh beli rumah harga 300-400 ribu, tambah depan, tambah belakang. Tepi kiri kanan kalau ada kosong pun kita nak tambah lagi. Maksudnya apa? Nikmat kita sangat besar. Dikala ada orang lain yang meminta-minta RM1-2 nak makan, kita di rumah makan, di surau pun makan. Nak bagi tahu bahawa ya Allah besarnya nikmat yang kita ada. Tak cukup dengan makan di surau, ambil plastik bungkus. Tu. Dah nak bagi sedang ya, bukan apa. Nak bagi sedang ya. Saja kita, itulah nikmat dia. Maka itulah tiba dia. Orang yang sakit macam berita kita terima ni mudah sahaja. Nabi kata walaupun hadir padanya sakit itu namanya demam saja. Maka Nabi SAW ditanya oleh para sahabat tentang demam. Nabi kata, aku kalau demam panas 2 kali ganda daripada hampa. Dan sesungguhnya demam itu Allah bagi panas di dunia sebab Allah nak elak panas di api neraka Jahannam. Subhanallah. Maka semuanya penuh dengan kebaikan. Baik, malam ini kita meneruskan pengajian kita di dalam kitab Talbis Iblis, tipu muslihat iblis, yakni tulisan daripada Ibnu Al-Jauzi, yang kita hari ini kita masuk di dalam bab talbis iblis agar memperbanyakkan solat malam. Iblis kata solat malam kena buat, tahajud kena buat, tahajud kena buat. Kau tak pergi semayang subuh tak apa, semayang malam kena. Solat duha kena buat sebab itu rezeki. Solat zuhur tak pergi tak apa. Dia begitu. Dia ubah manusia supaya mementingkan sesuatu yang tidak berapa penting dan meninggalkan kepentingan utama kita. Yang tu dia pusing kita, dia pusing. Ini namanya apa? Talbis iblis,
tipu muslihat iblis. Malam ni cerita tentang iblis kata buatlah solat malam. Buatlah solat malam. Apa talbis di sebaliknya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Iblis mengaburkan hakikat. Iblis kaburkan kebenaran. Ya, talbisnya, yakni tipu muslihatnya atas ahli ibadah sehingga mereka memperbanyakkan solat malam. Habis-habis pada Isyak dia tunggu Ustaz bumbang tepat 12:01 minit dia solat malam menuju ke tengah malam, menuju ke lewat malam dan sebagainya. Dia fokus sungguh-sungguh tentang dan tentang solat malamnya. Sedangkan kalau tuan-tuan baca dalam hadis sahih, bila sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling baik? Nabi kata amalan yang paling baik di sisi Allah adalah solat fardu. Dan selepas amalan fardu, yakni solat fardu, maka solat sunat. Baru lepas tu baru pergi solat sunat. Solat fardu dulu. Perkasakan dulu solat fardu. Di antara mereka bahkan solat sepanjang malam. Tuan-tuan pernah dengar tak? Ada orang ceramah dan bagi tahu bahawa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sajalah dia guna nama ulama nak bagi orang percaya, sedangkan Syekh tu pun tak buat itu pun. Ada begitu, ada begini, ada tok ayah, ada tok wan, ada begitulah guru-guru agama. Solat satu malam 6,000 rakaat. Bagi orang yang dengar-dengar kata bagus betul lah Tok Syekh ni. Kita yang ada otak sikit ni kita fikirlah 6,000 rakaat satu malam, tidur pukul 10 sampai esok pagi ada berapa jam? Dalam berapa jam 60 minit tu kali denganlah 7 jam ke sebagainya, ada berapa banyak? Takkanlah dia solat tu setengah minit satu rakaat. Ha tu, solat apa macam tu? Dan bersalahan dengan hadis Nabi. Sebab Nabi tak solat banyak rakaat. Tahajud Nabi maksimum sepanjang malam 13 rakaat. Tahajud sama dengan witir. Kurang sikit, medium dan sebahagian kekal lebih kurang macam tu 11 rakaat. Atau paling kurang 9 rakaat. Ni mai dia kata Syekh dia 6,000 rakaat. Awak tak ada nak pergi kencing berak ke? Dah, orang cerdik dia akan fikir balik, tak apa kena, sebab Nabi tak ajar macam tu. Sebab tu ada hadis sahih yang kita akan sebut nanti, siapa-siapa yang buat melampau, last sekali dia tinggal, dia kalah. Begitu, ya. Baik. Ada orang yang solat malam itu sepanjang malam, sedangkan malam itu Abu Hurairah kata dalam tempoh satu malam. Tempoh satu malam tu kita kira daripada mana? Pukul 7 pagi sampai duha. Sampai subuh. Sampai subuh. Tahun tu ya. Ya, kita kira macam tu. Maka Abu Hurairah kata, aku membahagikan malam aku tu kepada 3 bahagian. Kepada 3 bahagian. Ya. Dia ada bahagian pertama adalah istirahat. Bahagian pertama adalah istirahat. Bahagian kedua adalah Al-Quran, ya, dan bahagian ketiga adalah untuk keluarga dia. Dia tak ada solat malam daripada pukul 7 terus sampai esok subuh. Tinggal dengan bini nak ajak sembang tak boleh. Kan? Bini dapur rosak lama dah, nak repair tak ada, ibu tak ada, tak boleh nak sembang dengan lelaki dan sebagainya. Ini dia. Ya. Maka dia itu iaitu orang yang ditalbis oleh iblis itu, yakni salat malam dan salat duha lebih dia suka berbanding daripada salat fardu. Ni pun perangai juga ni. Salat duha ni Allah tu takbir. Ya Allah, punya tertib dia. Solat tahajud ni meleleh yak mata, solat fardu menguap meleleh yak liok. Ya, ada manusia macam tu. Dia solat fardu sampai dia tak rasa hak ni lah hubungan paling besar dengan Allah. Dia duk pulun yang tu juga. Dia duk pulun bukan main. Atok bacaan ni cukup sempurna.
Cukup sempurna. Solat biasa, dia baca wal asri inna a'tainakal kautsar. Tapi solat tahajud pulun sampai 3 juzuk. Ada juga manusia macam tu. Maka sebab itu bila kita mengaji, kita akan jumpa ada manusia yang mengutamakan sesuatu yang sepatutnya diletak nombor 2 dan nombor 3. Yang utama patut diletakkan di hadapan, tapi tak. Dia tertidur saat menjelang fajar hingga luput dari solat subuh wajibnya. Bukan main punya tahajud. Kan ya, last sekali dalam tahajud tu lena, beriman betul. Beriman, lena pukul 8 pagi, tu dia punya iman. Ada, manusia ada. Ada, sebab tu manusia dia tak boleh melampau. Nabi cukup tak suka, dalam beberapa hadis Nabi kata kalimah ghulu, melampaui batas. Baca Quran paling baik di rumah. Nak baca di masjid boleh? Boleh. Tapi hang baca apa ni sampai orang lain tak boleh semayang. Punya kuat suara, buh lagu nahawan. Soba, seka, bayati. Last sekali tak ketahuan. Ada manusia gitu. Bukan main. Di rumah, di masjid ni zikir sampai orang sebelah tak boleh nak buat apa. Di rumah tidur. Ada. Maka ni, hak ni kita nak mengaji. Ataupun dia terbangun kemudian bersiap untuk solat namun telah luput solat jamaah kerana dia punya tu pulun tahajud itu. Sedangkan kedudukan yang paling afdal adalah melakukan salat fardu dan kemudian berjamaah di dalam melakukannya. Rugilah. Kita baca barang siapa man shalla subhi fi jamaah faka'annama qama laili kulli. Siapa yang solat subuh berjamaah baginya pahala qiyamul lail sepanjang malam. Katalah contoh. Kita ni suami isteri ni dia balik sekali lagi tak makan dululah, lepas jangan balik dulu. Ada makan tidak malam ni? Ada kan. Lagi lepas makan, kalau ada lebih ambil plastik bungkui cari Pak Din, mana kau ada bungkui ke apa ke? Bungkui, yang paling penting Nescafe kena ada, Ustaz Azwan ada. Tu kan. Nescafe kena ada. Lepas tu bungkui, balik. Lepas balik buat apa? Kita tidur lah. Tidur ikut sunnah Nabi. Dan tidur tu mesti ada niat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapa yang tidur dengan niat mau bangun tahajud, kemudian dia dikalahkan oleh matanya sehingga dia bangun ketika subuh enggak sempat tahajud, maka pahala tahajud menguasai dirinya. Udah, selesai. Kan itu. Maka dia tidur tu harap-harap lah bangun tahajud. Harap dia tu 17 tahun dah tak bangun-bangun. Tapi dia harap lagi lah. Dia duk harap lagi. Harap-harap lah kan. Daripada umur 40 lah 60. Tak bangun juga. Kok 65 bangun. Tapi ada harapan lah. Dia bangun-bangun. Dia main solat jemaah subuh. Apa pahala dia tu? Tidurnya daripada balik ittifaq tadi. Sampailah dia bangun tu. Qiyamul lail pahala bagi dia. Tu dia punya kasih sayang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Nah ya, sebab tu kalau kita buat ikut sesuai dengan sunnah, maka kemenangan besar bagi kita. Baik. Atau dia akan bangun di pagi hari dalam keadaan yang malas. Dah penat dah. Tahajud ni, esok pergi kerja menguap buat surat, bos minta surat, satu keping surat nak siap dah lah lambat. Lepas tu salah sana, salah sini, ya, habis due date program tak habis selesai lagi, begitu begini macam-macam. Kenapa? Nak solat tahajud. Itu pun salah juga. Itu salah. Dan sehingga dia tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya dengan kerja yang suci. Apa maksud kerja yang suci tu? Maksudnya dia kerja berpandukan kepada kontrak dia dengan syarikat. Kontrak bagi gaji kat dia, syarikat bagi gaji kat dia 8 sampai pukul 5 petang buat kerja. Dia 2 jam dalam tu tidur. Pasal apa tidur? Pasal malam tadi tahajud. Itu dia punya alasan. Alasan ni mai daripada mana? Inilah talbisnya iblis. Iblis duk kata macam ni, hang tak apa, hang jaga solat tahajud tak ada masalah. Kerja ni dunia saja. Dia duk kata dunia saja.
Dia kata kerja ni dunia saja. Dia tak tahu yang kerja tu akan dipersoalkan oleh Allah di akhirat nanti. Ya, baik. Aku di sini siapa? Ibnu Al-Jauzi. Aku pernah melihat seorang syekh ahli ibadah. Ahli ibadah ni fiqh panggil apa? Abid. Kalau alim, orang yang banyak ilmu. Abid, ahli ibadah, belum tentu ada ilmu lagi. Nampak bukan main macam ahli ibadah. Kan ya? Tapi dia tak ada ilmu. Dia tak tahu dia ambil zikir tu di Gunung Jerai. Dia bukan ambil zikir daripada Nabi. Dia ambil zikir daripada Gunung Jerai. Ada. Sebahagian gitu. Kitab Sahih Bukhari ada dalam rumah dia. Dia tak mau pakai. Ya, kitab dia tak mau pakai. Doa yang Allah cerita dalam Quran tu. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ada kitab tulis. Doa Rabbana Rabbana. Yang tu dia tak mau pakai. Dia pergi Gunung Jerai. Malah di Gunung Jerai tu dia berkata ada satu gua masuk, gua tu keluar pergi Mekah. Ustaz Azwan boleh pencen, tak payah buatlah Darul Fawaz kalau macam tu. Itu. Ya sungguh. Bukan orang lain yang percaya. Bangsa Cina Islam, mereka tak ada gitu. India Islam tak ada macam tu. Orang Putih Islam tak ada. Orang Melayu ya. Melayu, Jawa, Banjar, Rawa. Allah Rabbi. Nah, ahli ibadah namanya Husain Al-Ghuzwaini. Ya. Ketika siang hari, dia sering berjalan kaki di Masjid Jami' Al-Mansur. Ya, aku menanyakan alasan rutin dia itu, lalu dia jawab, aku agar dia tidak tidur. Dah sampai dah di masjid. Lepas tu buat apa? Pusing masjid. Jalan. Akhirnya menyebabkan dia apa? Letih lah. Tapi dia kata aku tak mau tidur. Tak. Sedangkan Nabi kata, aku bujang, aku menikah. Aku puasa dan aku berbuka. Aku jaga dan aku juga tidur. Hak tu Nabi kata. Tapi mereka tak mau. Dan apa jadi? Maka ditegaskan ini adalah kejahilan terhadap syariat dan kejahilan terhadap akal sihat. Akal yang sihat, dia nak badan dia rasa lega, rasa tenang, rasa fokus, rasa ada energi, tenaga. Kenapa? Nak ibadat. Syariat pun kata macam tu juga. Syariat bagi 5 waktu saja. Yang pertama tu bukan 50 waktu, cuma pahala 50 waktu. Yang wajib 5 waktu saja. Yang Nabi ajak, kalau betul-betul hang nak buat banyak pun, katalah solat duha, Nabi buat 8. Kita buat 2. Alhamdulillah, cukuplah. Tak apa, kan ya. Kemudian solat malam, Nabi buat 13. Kita buat 3 pun jadilah. 2 tahajud, 1 witir. Sudah, cukup. Kenapa? Sebab zaman kita dengan zaman para sahabat dengan zaman Nabi itu berbeza-beza. Zaman Nabi dia tak ada jam di atas highway. Kita lah bukan jalan pekan je jam, highway pun jam. Saya duk mai kuliah duha daripada Bukit Beruntung tu. Nak mai tu Taman Cempaka, Ampang. Perlu masa 1 jam setengah. Saya kena ambil masa 2 jam daripada rumah. Dia jam di Sungai Buloh, dia jam dekat Tol Duta, keluar Tol Duta nak masuk di Diuk pun dia jam, lepas Diuk nak turun tepi Ampang tu pun jam, segala macam. Zaman Nabi dia tak ada macam tu. Zaman kita ada punch card. Yang memang hang punch card merah gaji potong. Kan? Maka dia lain lah. Sebab tu saya pesan, apabila masjid tiba-tiba ni esok kita buat ni bacaan surah Sajdah dengan surah Al-Insan. Bila mana subuh masuk lambat, tak payah buat. Pasal apa tak payah buat? Sebab yang mai tu ada yang dah pakai baju nak pergi pejabat. Dia mai Tok Imam pun. Tok Imam hang tak pergi kerja, hang tak apalah. Tok Imam macam tadi, Tok Imam pencen. Dia tak apalah. Jadi dia tak perlulah risau. Atau Tok Imam, dia dah ada allowance khas dia dah.
Tapi yang belakang hang tu, ada yang nak pergi kerja kilang, ada yang jadi cikgu, ada yang gitu gini. Maka Nabi pun bukan buat tiap-tiap minggu. Tapi baguslah kalau buat tiap-tiap minggu, kalau tidak menghalang sebahagian besar daripada jamaah. Gitu maksudnya. Maka kita harus buat bertindak berpatutan, bertepatan mengikut suasana yang diajar oleh Nabi SAW. Maka apabila dia duk rajin, duk masjid, saat masuk solat tahiyatul masjid, lepas tu dia pusing berjalan, tak berhenti-berhenti ya. Tak berhenti-berhenti. Maka kata Ibnu Al-Jauzi, ini adalah kejahilan yang kontra, bersalahan dengan syariat. Syariat tak suruh macam tu. Syariat kata kalau hang mengantuk, ubat dia apa? Tidur. Habis. Anak-anak tahfiz saya pukul 5 mereka bangun pukul 5, tapi dah ramai ni dia bangun pukul 5 pun tak jadi pukul 5 lah. Kau nu bangun, kau ni golek, kau ni jaga, kau nu golek dan sebagainya. 5.30 mereka semayang tahajud. Ya, 5.30 mereka semayang tahajud. Kemudian buat pun macam tu juga. 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Berapa lama dah buat macam tu Ustaz? 10 tahun dah. Tak naik-naik. Pasal apa tak naik? Sebab hak tu lebih baik daripada pak mereka langsung tak buat. Contohlah. Jadi kita buat hak tu dulu. Yang tu dulu kita nak bagi tahu. Jadi mereka bangkit pukul 5, esok pagi ngantuk dah. Mengantuk dah. Ada tak agama bagi mengajak kita rehat? Ada. Dalam agama ada qailulah. Anak-anak saya start pukul 7.30 mereka kelas. Daripada tadi subuh tu, berbuang-buang mandi, bukan mandi, 7.30 mereka start kelas sampai 8.30. 8.30, kalau macam hari ni, kita puasa. Jadi, dia tak ada rehat lah. Tapi hari biasa, masa tu time breakfast. Dia masuk pula pukul 9.30. Pukul 9 dia masuk. Dia start kelas sampai pukul 12. Pukul 12 sampai pukul 1. Saya bagi mereka tidur. Qailulah Nabi tu 20 minit ya. Tapi zaman kita ni kekalutan itu, kalau bagi masa kat mereka, on aircon bagi elok, bagi mereka tidur. Tapi bukan tidur dalam bilik lah, tidur dalam masjid. Di masjid saya tak ada tulis dilarang tidur dalam masjid. Itu tak ada. Orang Melayu lah. Kan ya, dia tak boleh, jangan pandai-pandai larang. Nabi suruh tidur dalam masjid. Ni AJK ingat masjid tu mak bapak dia punya. Ya sungguh. Dilarang tidur di dalam masjid. Itu kadang-kadang merapu kita. Agama tak kata macam tu lah. Tuan-tuan kita semua tanya Ustaz Azwan. Pi Mekah, pi Madinah, berapa ramai beratus orang duduk tidur dalam masjid. Tak ada siapa tulis dilarang tidur di dalam masjid. AJK kita kan beriman daripada orang Arab. Tu. Ya semua. Tidurlah, tak ada masalah. Jadi ada masa, ada ruang, ada. Cari ruang untuk istirahat. Yakni di siang hari. Tak apalah awak nak buat setengah jam ke 40 minit ke apa, lebih kurang tu tak apa. Kenapa kita ambil masa tu? Sebab malam tadi kita ada tahajud begitu begini, atau kita spend untuk energi kita tu kuat, malam ni nak akan tahajud. Ada agama mengajak sedemikian. Dia bukan kata hang kena puasa aja. Buka. Bila berbuka, Nabi makan 3 biji kurma. Dia ni teringin nak makan banyak. Nabi kata 3 ya. Dah 3, bukan 3. Kalau hang nak makan 3 boleh, 5 boleh, 7. Jangan makan 3 kotak ya. Tu saja. Jangan hulu, jangan melampau. Ya, nak bagi faham tentang tu. Maka kejahilan terhadap syariat, kerana Nabi SAW telah bersabda, "Inna li nafsik alaika haqqan faqum wa nam." Tu, dengar apa yang Nabi pesan. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud. Kalau siapa ada buku, cuba cek kat bawah tu, muka surat 179. Hadis riwayat Abu Daud 1369 daripada Aisyah. Dalam sanad ini ada kelemahan. Ya, hadis ini mempunyai syahid dalam As-Sahihain daripada Ibnu Amr, sehingga hadis ini menjadi sahih. Walaupun sanad dia lemah, tapi ada kaitan sehingga disokong oleh kitab Sahihain, Bukhari dan Muslim. Apa hadis ni? Ibnu Al-Jauzi menyatakan bahawa dalam hadis ini, bahawa Nabi bersabda, sesungguhnya dirimu memiliki hak yang harus engkau penuhi. Kerana itu bangunlah dan tidurlah. Gitu. Makanlah
puasalah, bujanglah, kahwinlah. Itu hak dalam diri kita. Ini simple dia. Siapa yang bini matilah ni? Ada bujang bini mati. Kalau ada, jangan tunggu menikah. Dah sungguh. Hantar WhatsApp masuk dalam grup surau Ittifaq. Saya free. Saya duduk single lagi, bagi tahu kata. Boh gambar, boh kalau apa lebih kurang kan. Bagi tahu kata macam tu. Dah sungguh. Hidup kita memang macam tu. Hidup kita, amal kita secara khususiyah tak cukup banyak. Nak kata solat kita ni, apa kita panggil kuat sangat ke? Tak berapa banyak. Doa pun time susah pun nak doa. Baca Quran 3 ayat, menguap 6 kali. Itu, tapi amalan-amalan umumiyah itu. Yang ada dalam keluarga kita. Kita kerja, kita makan seorang, tak berapa banyak pahala. Bila ada bini, dia makan, kita dapat pahala. Bila anak-anak makan, kita dapat pahala. Kita beli rumah, kita duduk seorang, tak banyak sangat pahala. Bila ada bini dengan anak-anak, lagi banyak pahala kita. Kita bawa anak-anak makan PKFC lah contohnya. Kita makan seorang, baru RM20. Bawa anak, RM200. Baru bagus. Tak betul. Itu baru betul. Jadi kita kongsi, amalan umumiyah ni lah yang paling banyak sekali amal dia. Tambah-tambah amalan tambahan umumiyah yang kita duduk di masjid ni. AJK masjid. Ni nak mesyuarat, jangan tak mai pula mesyuarat. Tu ada orang tak mau mai. Sebab apa tak mau mai? Selalu saya mai, depa nanti cadang nama saya. Apa nak takut bila depa cadang angkat tangan, cadangan ditutup. Udah selesai. Okey. Siapa yang ada ruang bila dia dilantik? Sebenarnya manusia bukan lantik dia, Allah yang lantik dia. Rumah Allah Ta'ala ni, ya Allah, bukan semua orang boleh jaga. Kita jaga rumah kita dapat pahala, tambah kita jaga rumah Allah Ta'ala, ya Allah, besarnya, sangat-sangat besar. Jadi jangan lupa mai. Hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad mai. Yang paling penting mesyuarat tu ada makan. Tu kena ada makan. Ada sarapan pagi dah? Ada sarapan pagi. Kalau boleh saya pun nak mai. Sebab ada makan. Nah, apa Nabi kata di sini? Inna li nafsika alaika haqqan. Tubuh badan kamu ada hak yang perlu kita bagi. Dia tak boleh gagah pulun sampai badan kita sampai sakit-sakit. Mata kita sampai tak boleh nak buka, dah punya letih dan sebagainya. Tak boleh. Kita kena bagi hak istirahat pada dia. Sebab tu Nabi kata, faqum, bangunlah. Yang ni buatlah kerja macam biasa. Wanam, dan kemudian tidurlah, rehatlah. Itu hak dia. Tak payahlah buat semayang tahajud sampai 6,000 rakaat. Muka kita tak ada harapan. Ya, buat hak macam Nabi ajak tak banyak Nabi ajak sikit-sikitnya. Saya selalu kempen, kalau tuan-tuan nak buat semayang tahajud, tuan-tuan start dengan 2 dulu. Kalau siapa nak belajar, ustaz saya ni nak berangan main tahajud, tak start lagi. Sebab start pun nampak mereka buat banyak. Jadi saya tak reti, ustaz, dah buat 2 je. Macam mana nak buat? Pulun dulu solat witir sebelum tidur. Solat witir buat 1 rakaat cukup untuk permulaan, untuk bagi kita kekuatan. Starting point tu buat 1 je. 1 rakaat tu buat bila? Saat lagi lepas makan, lepas bungkus juga tu. Kan lepas makan, lepas bungkus, balik pergi rumah apa semua, ambil wuduk. Kan sunnah masa nak tidur ambil wuduk. Ya, sunnah masa nak tidur ambil wuduk. Jadi masa ambil wuduk tu dalam bilik, kalau laki bini buat sembahyang jemaah, baru kita kuat. Buat sembahyang jemaah 1 rakaatnya. Kita pesan dengan bini yang, jom kita dah ada wuduk ni, kita sembahyang witir siap-siap. Buat berapa rakaat bang? Tak payahlah banyak-banyak, 1 cukup. Kan 1 cukup. Allahu Akbar, baca dengan kuat Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tu pun tu imam kita dekat rumah cukup risau, takut tak hafal. Qul huwallahu ahad tu ingat, Qul a'udzu birabbil falaq bukan lekat sangat. Dia mai sekerat-sekerat, lepas tu tukar keluar Qul a'udzu birabbin nas tu. Tukar start Qul a'udzu birabbil falaq, hujung Qul a'udzu birabbin nas. Bagus baca 3. Tapi ada satu hadis lagi, Nabi solat witir yang 1 rakaat tu baca Qul huwallahu ahad saja. Cukup. Dengan Al-Fatihah. Dah selesai. Bagusnya solat witir ni baca doa kunut.
Ustaz, bila kena baca doa kunut? Tunggu Ramadan? Tak, sepanjang tahun. Doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait. Baca, tambah pilah doa apa yang kita nak. Matu. Lepas tu baru tidur. Pukul berapa? Pukul 10 boleh, pukul 11 boleh, pukul 12 boleh. Janji sebelum kita tidur. Esok bangkit pagi, Ustaz saya jaga 5.30. Okey tu. Masuk pukul 6 kan lah subuh kan. Masuk pukul 6, hang ada setengah jam gosok gigi, ambil wudu, buat solat 2 rakaat. Jemaah juga macam tadi juga, macam yang malam tadi. Baca simple-simple sudah. Nak baca apa? Baca apa yang awak hafal lah. Nampak-nampak gaya awak hafal pun inna a'tayna ya. Jadi hafal tahun tu sudah lah. Qul ya ayyuhal kafirun. Cukup kan? Cukup. Mula yang tu dulu. Istiqamah berpanjangan. Kita bila kita rasa mudah, lepas tu kita tambah lagi dan tambah lagi. Itu insya-Allah. Ya. Baik. Jadi Nabi kata, bangunlah. Maksudnya bangunlah. Kerja ada hak. Tidurlah. Masa kita penat, kita rehat. Perlu rehat. Tak payahlah. Lepaslah buah apa nama di biji tasbih yang awak ada tasbih tu, lepaslah tu. Cukuplah. Ya, ini kaedah dia. Mari kita tengok lagi. Dalam riwayat yang lain disebut bahawa beliau Nabi SAW bersabda, "Alaikum hadiyan qasidan fa innahu man yushadda hadha ad-din yaghlibuh." Hendaklah kalian mengikuti petunjuk dengan bersahaja. Hendaklah kalian mengikut sunnah, jangan menambah-nambah. Kalau Nabi buat 2, kalau Nabi buat 4, kalau Nabi zikir 33, jangan pakai 331. 313. Ini ada orang mai jumpa saya, Ustaz. Saya alhamdulillah Ustaz. Cuma saya nak tanya Ustaz, lepas semayang, Ustaz punya zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tutup jadi 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi saya tak Ustaz. Saya dapat Tok Guru tahu mana? Tu Gunung Cerai. Tok Guru tu kata zikir lepas sembahyang ni, Nabi tekan supaya kita buat subuh dengan maghrib. Sebab waktu tu waktu kosong dah tu. Tapi dia puluh 5 waktu bagus, tak ada masalah. Tapi dia tukang daripada 33, dia kata saya buat 313. Macam tentera Badar. Jadi semua tu akan jadi ilmu kebal kat saya. Kebal sungguh. Tak. Agama tak suruh kita jadi sampai macam tu. Tak payah. Jumlah itu, jumlah ni dan sebagainya. Ikut saja Nabi. Nabi kata, "Alaikum hadiyan qasidan." Hendaklah kalian mengikut petunjuk dengan bersahaja. Tenang-tenang aja. Ikut sunnah Nabi. Fa innahu man yushadda hadha ad-din yaghlibu. Siapa-siapa yang boleh lebih-lebih dalam agama, last kali dia akan kalah. Last kali dia akan kalah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Hakim, riwayat Baihaqi dan juga Ibnu Abi Asim dari Buraidah jalurnya. Sahih. Nak bagi tahu pada kita, kalau Nabi solat macam tu, maka macam itulah kita. Kalau Nabi zikir macam tu, maka macam itulah zikir kita. Jangan cari yang lain. Sedangkan Nabi pesan kepada kita dalam hadis Bukhari, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Kita tak sempat lihat Nabi, tapi kita boleh lihat dalam hadis Nabi. Maka samalah tu. Maka hukumnya Nabi kata jangan melampau. Orang yang solat tahajud, tiba-tiba je dia rasa nak berubah. Tak tahulah tengok cerita apa atau drama apa tahu. Tengok orang mati. Orang mati tu pula tiba-tiba turun jenazah tu ada ulang. Orang Melayu punya cerita. Ada ulang kan ya. Jenazah yang tiba-tiba mati ada macam-macam kesan luka dan buruk di badannya. Tu cerita apa? Tanah kubur. Tuan-tuan bayangkan, agama tak cerita macam tu. Zaman Nabi, lawan Nabi di dahsyat-dahsyat. Dia mati pun tak ada jadi macam tu. Tak ada ulang dalam kubur dia. Tak ada. Ni kita pandai-pandai ya. Akhirnya kita buat cerita tanah kubur dengan dalam keadaan kononnya orang ni begini-begini mati. Orang bukan Islam yang ada jiwa nak masuk Islam tu tengok-tengok kata tak jadi masuk Islam.
Sebab rupanya orang Islam mati jadi macam ni. Tu kalau kita fikir baliklah, tak ada satu pun hadis sahih yang mengatakan sekian. Ya, apa yang perlu ada dalam kehidupan kita bila kita dengar saja cerita orang mati, baik maupun jahat dia, janji dia Islam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa pada dia, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia dan kasihanilah dia. Satu-satu benda kita jangan benci orang sampai orang tu macam tak ada tempat dalam syurga Allah. Sedangkan Allah kata, man akhirul kalam mukhlisin la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang akhir kalam, dia mati dalam keadaan beriman pada Allah, dia masuk syurga. Kita benci macam orang tu masuk neraka. Bukan beza apa, beza parti je. Itu perangai orang ni, la ilaha illallah. Sungguh kan? Azan ke? Sila azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. لا حول ولا قوة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا وبعث المقام محمودا الذي وعده
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita melihat lebih kurang berhubung dengan janganlah kita terpesona dengan talbis iblis yang membuat kita beramal, bukan tak beramal, tapi beramal sesuatu yang tidak penting dan meninggalkan kepentingan utama, sehingga kita tidak merasa nikmat melakukan solat fardu berbanding kita rasa nikmat yang begitu besar dalam melakukan solat tahajud dan solat duha contohnya. Ini adalah satu talbis iblis yang mewarnakan dengan warna-warna yang samar sehingga kita tak nampak sesuatu yang lebih utama. Kemudian Nabi dah bagi tahu dah kepada kita, siapa yang melampau di dalam amal, maka last kali dia kalah. Dan hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa dia menuturkan apa yang dialaminya. Apa kata Anas bin Malik? Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Masuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke masjid, wa hablun mamdudun baina saritaini. Dan di saat itu ada dibentangkan tali di antara satu tiang ke satu tiang. Nabi nampak ada tali ikat daripada tiang tu pergi ke tiang satu lagi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya, "Ma hadha?" Apa ni? Apa benda ni, tali ni buat apa? Maka jawab para sahabat, qalu li Zainab. Tali ni Zainab yang punya. Ya. Apa dia kata? Tusalli. Ya, Zainab ini dia solat. Kemudian faiza kasilat au fatarat amsakt bih, iaitu saat dia lelah, dia letih atau dia malas, maka dia solat juga. Dia paksa diri dia, tapi dengan dia pegang tali itu supaya dia tak merudum ke bawah, dia tak terlena. Ya, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, hullu, buang tali itu. Ya, liyusalli ahadukum nasyatahu, hendaklah kalian itu solat dalam keadaan ketika kalian bersemangat, maksudnya sihat. Fa iza kasila aw fatara falyaq'ud, jika malas atau letih hendaklah dia duduk, yakni istirahat terlebih dahulu. Atau duduk dalam hadis ni mengatakan solat tahajud dalam keadaan duduk. Ni okey, jadi ini perkara yang sangat jelas. Nabi tak suruh kita bersusah payah nak bawa dua tongkat ke apa ke begitu begini, tak. Nabi kata, bila hang tengah sihat, hang tengah ada semangat, hang tengah kuat, solat. Tak apa. Dan sampai pada waktu masa dia badan tak larat, jangan buat macam tu, tidur dulu. Bagi rehat dulu. Dan kalau perlu pun nak buat solat sunat, kalau dah tak larat tapi nak buat juga, jangan solat dalam keadaan berdiri. Tak, saya sihat ustaz. Tak sihat, bukan hang sihat. Hang sihat tubuh badan tapi tak sihat tenaga. Jadi hang boleh duduk. Cuma pahala orang yang sihat solat duduk ni banyak mana dapat? Separuh daripada orang yang solat berdiri. Tetapi solat fardu tak boleh. Bagi orang yang boleh berdiri, solat fardu dia tak boleh duduk. Tapi solat sunat boleh. Sebab Nabi solat di atas kenderaan dia, atas unta. Solat duha, solat sunat tu tak ada masalah apa. Maka tak perlulah kita cerita, kita nampak macam ni, tak perlulah kita melampau. Saat disebut di sini, maka tu yang dekat masjid ni yang tahajud siapa? Zainab. Bukan Abdul Karim. Perempuan tu. Zaman Nabi, orang perempuan pi masjid. Subuh ni berduyun-duyun. Rombongan orang perempuan, depa pi dengan depa balik. Orang tak kenal depa siapa. Fitnah dia terjaga. Sebab tu boleh, tak ada masalah lah. Malah satu hari ada hadis yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi tengah solat subuh. Solat subuh Nabi biasa baca 60 hingga 100 ayat. Solat subuh 60 hingga 100 ayat. Biasa-biasa antara 90-96. Ya, lebih kurang macam tu. Jadi tapi pada hari tu Nabi pendek bacaan. Bila? Apabila Nabi tengah baca Fatihah, tiba-tiba bahagian perempuan dengar suara budak. Budak menangis. Budak menangis. Nabi pendekkan bacaan, selesaikan bacaan. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, pendek solat subuh kita hari ni."
Pasal apa ya Rasulullah? Sahabat ni suka tanya. Kita tak suka tanya. Ustaz tu dah balik, baru kita buat mesyuarat baru, majlis fatwa. Ustaz tu sesat. Dia kata ustaz tu sesat. Masa tanya tak mau tanya. Ya, orang bagi saya di antara penceramah yang bila habis ceramah saya akan buka. Tanya. Dia tak mau tanya. Dia tunggu ustaz tu balik. Dia buah 2-3 orang. Buat majlis fatwa baru. Last sekali ustaz pula yang sesat. Tu kan. Para sahabat dia tanya, ya Rasulullah, pasal pesat sangat ni? Biasa kita tak. Nabi kata, hang dengar tak? Hang dengar ke tidak budak menangis kat belakang? Dengar. Nabi kata, aku risau terhadap ibu yang risaukan anaknya. Takut jadi apa-apa dengan anak. Jadi Nabi pendekkan bacaan. Tu imam kita. Lagi panjang budak tu teriak. Lagi panjang dia baca. Tu imam. Kadang merapu juga tu imam kita pun. Itu nak bagi faham dari sudut tu. Dan kalau kita nampak macam ni, Nabi kata jangan paksa diri ketika awak tak sihat, awak tak kuat, awak dalam keadaan keletihan. Ayat ni disebut kelelahan. Lelah, tak larat dah. Tak larat. Memang sepanjang hari pergi meniaga ke apa gitu gini, nak buat tahajud, nak kena pegang tali ke, tak payah. Kalau rasa nak buat juga, duduk. Kalau rasa tak mau, tidur. Ini hadis yang sahih. Riwayat Imam Al-Bukhari. Tak perlulah kita melampaui batas, tapi berpeganglah kepada teknik yang diajar oleh Nabi SAW. Baik. Hadis seterusnya, muka surat 180, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah. Belajar sebut bagi betul, bukan Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah. Ain alif, hamzah ya, shin ta marbutah. Aisyah. Aisyah tu Jawa. Itu orang Melayu. Itu dia sebutan dia pada Aisyah. Baik. Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza na'isa ahadukum falyarqud hatta yadhhaba anhun naum. Fa innahu idza shalla wa huwa yan'as la'allahu yadhhabu liyastaghfir fayadhhabu fayasubba nafsah." Apabila salah seorang daripada kalian itu mengantuk, tiba-tiba kita mengantuk, hendaklah dia tidur sampai hilang ngantuknya. Dengar, Nabi kata, "Iza na'isa ahadukum falyarqud hatta yazhaba anhun naum." Tidurlah, tak apa. Tidur sampai bila? Tidurlah sampai istirahat yang mencukupi mengikut kadar rehat. Bukan melampau pula lah. Jangan tidur, kerja tidur. Tak boleh juga. Ustaz saya mengantuk, Ustaz tidur. Ustaz lagi mengantuk pula, tidur. Itu tak masuk lah. Kan ya? Baik. Dan sebab apabila dia salat, fa innahu idza shalla wa huwa yan'as, apabila dia dalam keadaan yang mengantuk, maka la'allahu yadhhabu liyastaghfir, boleh jadi dia ingin memohon ampun, tapi kerana dia sendiri mengantuk, malah fayazhabu fayasubba nafsah, dan kemudian dia cela diri dia sendiri dalam keadaan mengantuk. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni dosaku. Dia tukar kalimah yang dia tak sedar. Ya Allah, ya Tuhanku, murkailah aku. Macam tu. Salah satu ibadah, adab dalam ibadah, semalam saya kuliah duha saya bulanan di Masjid An-Nur USJ 4. Kuliah duha, sesi pertama Imam Muda Hasan, sesi kedua saya. Dan saya mengajak dalam bab adab-adab solat. Salah satu adab dalam solat, sama ada solat fardu maupun solat sunat, adalah menimbulkan kesedaran bahawa kita sedang berhadapan dengan Allah. Sedang macam ni. Dalam solat kita kena ada kesedaran. Jangan sampai kita Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baca, lepas tu berhenti. Aku Fatihah baca ke tak tahu. Sebab masa dia solat, dia fokus yang sunat lebih utama daripada yang rukun.
Dia duk fokus nak minta ampun ketika sujud tu, sampailah bacaan-bacaan lain diabaikan sehingga dia lupa. Tambah-tambah pula dalam keadaan dia mengantuk. Baru angkat dia, Allah. Tu baru angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Kan ya. Maka kata Nabi tak ada masalah. Sebab tu masa solat kita ni, Zuhur kata masuk pukul 1.15. Dia sat lagi asar pukul 4.30. Panjang masa dia. Adakah dia jatuh berdosa melewatkan? Dia jatuh berdosa bila dia melewatkan sehingga keluar daripada waktu zuhurnya. Tiba-tiba waktu zuhur dia solat dalam waktu asar. Berdosa besar. Yang tu. Tapi kalau dah dia tiba-tiba orang perempuan ada mesyuarat contohnya. Orang perempuan dia pun mesyuarat banyak. Buat rombongan. Rombongan lepas satu-satu. 10 bah. Semua orang perempuan. 10 orang lelaki. Driver. Iya betul. Kesian lah. Tu ustazah ke tu? Ustazah, buatlah rombongan berpasang-pasangan. Iya betul. Tu anak-anak murid ustazah yang ramai-ramai. Ustazah famous pula. Pitang mana pun muka dia aja ada. Kan dia famous. Buat rombongan berpasang-pasangan. Kan ya. Kenapa? Inilah kaedah dia. Kenapa? Lah ni orang perempuan duk komplain. Pasal orang lelaki tak mau pergi. Orang lelaki gini-gini. Tinggal Ustaz Azwan seorang yang ikut ustazah. Betul. Kita buat berpasang-pasangan. Cubalah. Cuba. Mula dengan itifak dulu. Mula saya masuk seorang lagi daripada Bukit Beruntung. Kan dia suruh pi dalam keadaan naik bas itu sambil berjalan bagi depa duduk macam tu. Dua orang kita duduk depan bagi tazkirah cintaku kekal selamanya. Contohlah. Sungguh menghayati waktu tu cukup. Dia waktu dia main dalam bak jamaah dia memang kita akan rasa. Ni yang pi perempuan. Orang perempuan ustazah selalu kata taatlah pada suami. Dia bagi tahu kepada orang perempuan saja. Tapi orang lelaki dia tak dapat ilmu. Ustaz Azwan tak ada chance buat rombongan sebab dia kalau buat rombongan tinggal dia dengan driver saja. Orang lain tak mau pi. Betul kan? Saya 2 hari lepas ada 2 bas rombongan pergi ke tahfiz saya. 2 bas, 2 rombongan. Satu daripada Masjid Saidina Hamzah Batu Muda KL, satu lagi daripada Masjid Asyakirin KLCC. Depa mai 2 bas mai kat tahfiz saya. 5 orang lelaki, 100 orang perempuan. Dan dalam kuliah saya tu saya bagi tahu Ketua kumpulan Hajah Norma, Ketua kumpulan Hajah Raibah, lepas ni buat rombongan berpasang-pasangan. Cubalah buat. InsyaAllah Allah tolong kita. Ustazah, nama tengah top ni. Buat gila-gila Ustazah. Betul. Sungguh. Ustazah lah cakap semua orang dengar. Dulu bila kita tanya Ustazah bila nak masuk TV, dia kata TV kecil, badan dia besar. Lah ni buka TV yang muka dia. Buka TV yang muka dia. Kan? Itu sungguh. Populariti. Selalu dia tak ada. Hari ni kita bagi dia sikit. Betul. Kita buat kempen dia elok. Sungguh-sungguh buat. Bila dia berjalan ni dalam agama cukup seronok bila kita berjalan pasangan suami isteri dan kita buat saat kita berdua. Yang Nabi ajak lah. Nabi bantu Aisyah dalam rumah tangga dan sebagainya. Bila sampai time Nabi bantu, tiba-tiba azan. Nabi basuh tangan, Nabi keluar dan Nabi pergi masjid. Sekali balik, sekali dia bantu lagi kalau dia tak ada urusan luar. Begitulah keadaan bila kita dapat pergi makan angin dengan pasangan. Oh, maka nikmat besar. Lah ni kita tak sempat. Tambah-tambah kalau nenek-nenek, depa sibuk dengan cucu. Laki pun tak perasan dah. Jalan pegang cucu kiri kanan, laki tinggal, laki gaut. Tinggal sengit. Kesian. Maka buatlah insya-Allah. Ya, Ustaz Ngazwan bagi tahu nah bila nak pergi. Mai saya nak tolong kempen sikit kat Bukit Beruntung kalau ada. Ya, sungguh insya-Allah. Ya, baik. Kita nak bagi tahu yang ni bahawa macam mana boleh masuk bab nikah kahwin Okey ni. Yang ni. Siapa-siapa yang solat bila dia penat berhenti.
Ya, berhenti, rehat dan tidur, hilangkan apa, dah semangat dah pergi ambil wuduk balik, maka lepas tu kita solat. Hadis ni adalah hadis sahih. Takut-takutlah, takut-takut kita duk baca salah lah, baca doa silap lah, itulah ini dan sebagainya, takut dalam keadaan mengantuk. Adapun kejahilan terhadap akal sihat, kerana tidur itu cara mengembalikan kebugaran tubuh yang telah lemah disebabkan aktivitas rutin. Betul? Tidur tu dia bagi badan kita sihat balik. Dia bagi kita sihat balik. Ketika seseorang tidak mau tidur, padahal pasti dia memerlukannya, maka ia akan dampak buruk terhadap badan dan akalnya. Siapa yang ketika itu dia letih yang melampau, dia pergi semayang juga, dia pergi baca Quran sikit, itu memang dia akan baca salah. Dalam keadaan tengantuk-ngantuk, dalam solat yang tiba-tiba terlena, dalam keadaan yang dia tak lena tu pun dia terlupa rakaat ke berapa, 3 ke 4, 3 ke 4. Tu kan, ya. Jadi hati-hati benda ni. Agama mengajak kita berpandukan sedemikian, dan kita berlindung kepada Allah daripada tindakan bodoh ini. Apa maksud bodoh? Memaksa diri dalam keadaan beramal melampau, jauh dan melepasi daripada apa yang telah diajar di dalam sunnah Nabi SAW. Kalau ada yang menanggapi, engkau meriwayatkan kepada kami bahawa beberapa ulama salaf menghidupkan seluruh malam untuk beribadah. Mari kita tengok kat sini. Ada orang kata ulama salaf. Ulama salaf ni siapa? Ulama yang mereka itu hidup 300 tahun hijrah ke bawah. Mereka lebih dekat dengan para sahabat Nabi SAW. Ulama khalaf itu ulama mana? Ulama yang hidup 300 tahun dan ke atas. Yang itu. Kita lah, salaf pun tak ada, khalaf pun tak ada. Contemporary. Itu ulama kita panggil. Baik. Sanggahan tersebut bisa kami jawab dengan argumen apa? Benar. Tapi mereka melakukan setahap demi setahap. Mereka tak buat tiba-tiba Allahu Akbar 100 rakaat satu malam. Dah. Mereka buat sikit. Nabi maksimum, Nabi buat 13 rakaat. Biasa 11 rakaat, kurang sikit 9 rakaat. Dan Nabi yang paling banyak bukan rakaat, lama berdiri dalam setiap rakaat. 2 rakaat pertama dia menghabiskan surah Al-Baqarah dengan surah An-Nisa perempuan. 286 tambah dengan 176. Rakaat pertama kita terjunam. Masuk rakaat kedua, Nabi menghabiskan surah Ali Imran 200 ayat. 2 rakaat, 3 surah ratusan ayat. Kita 2 rakaat, 3 surah, 3 qul. Daripada kecil sampai ke tua, 3 qul baca. Nah, itu kan. Jadi Nabi diajar bukan banyak rakaat, tapi berdiri lama baca surah-surah tu dalam keadaan yang tertib. Pada saat yang sama mereka melakukan tahap demi setahap hingga mereka dapat melakukan dengan penuh kesempurnaan. Buat dulu 2 tambah 1, 2 rakaat tahajud, 1 witir. Besok tambah sikit lagi 2 rakaat tahajud, 3 witir. Tambah sikit lagi tahajud, tambah sikit lagi. Maksimum dia berapa? 13. Yang tu, ya. Maka kalaulah tak boleh 13, 3 dulu. Start yang tu dulu. Dan di sisi lain, pada saat yang sama mereka pun yakin bisa tetap melaksanakan solat subuh berjamaah. Bangun tahajud dan dia yakin aku buat ni dengan keyakinan aku subuh berjamaah aku takkan tinggal. Kalau tak yakin, maka jangan buat. Buat sikit-sikit, persiapkan tenaga untuk subuh berjamaah. Di sisi lain, mereka mendukung usaha untuk bisa seperti ini dengan tidur pada waktu siang hari dan hanya sedikit makan. Tidur siang hari. Qailulah tadi tu. Qailulah ni dia bukan tidur, dia nap. Orang putih kata nap. Nap ni apa? Istirahat seketika, baring atas sofa ke apa begitu begini, 20 minit, setengah jam, mencukupi. Mencukupi. Dia bukan kata tidur tu masuk bilik, on aircon, tarik selimut, bunyi kerong tu bukan. Itu bukan qailulah, itu jalan dah. Betul. Habis lena macam tu lah. Dan makan sikit. Bab makan saya tak berapa nak cakap banyak lah. Sebab lepas ceramah makan. Saya tak tahu Ustazah dengan Ustaz Azwan lah.
Memanglah kuliah subuh. Lepas kuliah subuh makan. Lepas subuh tak balik rumah lagi. Terus pergi kuliah duha sesi 1. Lepas kuliah duha sesi 1 makan. 2 kali lah. 2 kali lah. Nasi lemak sotong kembang sampai kita pun kembang. Betul. Dia main lagi sesi kedua pukul 11. Kuliah duha sesi kedua. Naik penin kita. Pas bukan penin pasal kuliah. Sat lagi biryani gam. Dia boleh kata, ustaz, sesekali ustaz. Hang tak tahu. Sini sesekali, sana sesekali, sana sesekali. 30 kali saya makan sebulan. Tu macam tu. Punya teruk bab makan ni. Tapi kalaulah kita dapat makan dengan cara Nabi makan. Nabi makan beberapa suapan sekedar menegakkan tulang belakang. Kita makan sehingga membongkokkan tulang belakang, mengantuk. Nabi kata perut kita ada 1/3, 1/3. 1/3 isi dengan makanan, 1/3 dengan minuman, 1/3 biarkan pernafasan. Kita bubuh 3/3. Asma tu spray gitu. Sungguh. La ilaha illallah. Tak apa. Cukupkan tidur, kurangkan makan. Sehingga mereka pun dapat menghidupkan seluruh malam dengan beribadah. Baik, kita tambah sikit lagi nak penutup dalam bab ni. Di samping itu, kami belum pernah mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan seluruh malam untuk solat sehingga sunnah beliau itu wajib diikuti. Tak. Nabi tak ada start daripada 7 malam sampai besok pukul 5 pagi sepanjang waktu solat tu, tidak. Tak ada. Nabi dilaporkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika aku jaga, aku raba, bam tersentuh kaki Nabi. Nabi bangun untuk tahajud. Bukan kata Nabi tidur sepanjang malam atau Nabi solat sepanjang malam. Itu jangan salah faham. Kalau Nabi tak buat sepanjang malam, kenapa ada orang lain pulut sampai 6,000 rakaat? Ya? Dan iblis melancarkan talbis kepada beberapa orang yang gemar salat malam dengan membicarakan amalnya siang hari. Lagi teruk. Pipi kuliah Ustazah Zai. Tunggu Ustazah, sebelum Ustazah start, kita duduk tunggu. Orang sebelah tanya, "Kak, nampak letih ya?" Semalam solat tahajud. Pergi terus. Ni talbis iblis. Hang solat tahajud, siapa pun tak nampak. Laki hang pun tidur mati, dia pun tak tahu kata hang mayang tahajud. Tiba-tiba hang pergi kuliah duha, kawan tu cerita pula, itu iblis main cerita. Cuba hang tanya, nampak letih je? Kita pun tanya, "Makcik, nampak letih lain macam?" Makcik terus jawab, solat tahajud 20 rakaat semalam." Sia-sia macam tu. Sia-sia macam tu, ada manusia macam tu. Maka misalnya perkataan salah seorang daripada mereka, muadzin fulan mengumandangkan azan tepat pada waktu, dia berkata demikian agar orang-orang tahu pada saat itu dia dah bangun. Apa cerita dia? Saya dengar azan malam tadi. Sebelum azan lagi saya jaga dah. Boy. Hang dengar tak dengar, hang duduk diam cukup. Tapi pergi cerita ke orang. Masuk dalam Facebook. Alhamdulillah kedengaran azan di pagi bahagia. Betul. Alah, saya teringat anak murid saya hantar WhatsApp pukul 4 pagi. Hang ingat ustaz tak reti tidur ke? Pukul 4 pagi hantar WhatsApp. Kita pun takut risau. Handphone kita jenis bunyi kuat. Saya full volume. Sebab anak murid selalu call, ada kecemasan lah itu ini. Orang penting tu kan. Ada saja rujuk. Pukul 4 pagi bunyi WhatsApp kita tu kuat sikit, terjaga. Buka WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. La ilaha illallah. Pukul 4 pagi. Hang bini orang. Bukankah jadi fitnah kalau Ustaz jawab time tu, "Hai." Ya. Mujhe tumse muhabbat hai pyar karte. Kan jadi tak elok pukul 4 pagi. Dia ambil gambar sejadah dengan Quran. Dia kata, "Alhamdulillah Ustaz, dengan usaha Ustaz, dengan Ustaz kempen kat saya, Ustaz selalu duk ajak saya. Alhamdulillah selesai 10 rakaat solat tahajud." Lah, laki dia tidur sebelah pun dia tak tahu. Tiba-tiba dia pergi cerita kat Ustaz. Apa jadi? Yelah, pocik. Apa pun tak ada lah. Jangan buat macam tu. Ni semua kerja iblis. Kita masuk dalam tabung, dia dah suruh diam.
Masuk dalam tabung, duk diam sudah ni. Tiba-tiba kita pula apa, sat lagi dia kata tolong pergi check lagi dalam tabung, kira. Lepas tu campur ni, tu duit yang paling besar untuk saya punya. La ilaha illallah. Tu, ada manusia macam tu, ya. Dan sikap seperti ini, andainya pelakunya selamat dari riak, setidak-tidaknya dia mengubah catatan amal. Kalaupun dia tak ada niat nak menunjuk-nunjuk, tapi amal tu hilang catatannya, dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni dari amalan yang dikerjakan rahsia menjadi amalan yang terang-terangan, sehingga pahalanya kurang. Tidaklah seumpama pahalanya solat sembunyi-sembunyi atau amal sembunyi-sembunyi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, selesai kita dalam bab talbis iblis terhadap orang yang solat malam atau amalan sunat yang melampaui batas, ya, yang melampaui batas. Dan apa yang kita perlu buat, simple apa yang kita belajar, jangan buat lebih daripada apa yang Nabi buat. Hak tu saja. Nabi buat solat tahiyatul masjid 2 rakaat, hang tak payah buat sampai 20 rakaat. Nabi zikir 33, kita 33. Kalau Nabi zikir 100, kita buat 100, jangan buat 1000. Kenapa? Itulah kekasih Allah yang menerima ilmu direct daripada Allah. Maka bila kita buat, kita sayang pada Nabi dan taat kepada Allah. Wallahu a'lam. Baik, 1-2 soalan, silakan kalau ada. Ya, sila. Aha. Jadi adakah zikir tersebut kita amalkan sepatutnya semasa mengalami kesusahan, jadi zikir solat setiap waktu lah. Dan saya lihat seorang zikir jika benar mendatangkan kemudahan, meringankan kemudaratan semua, tapi seolah sekarang ni macam satu amalan biasa yang rasa macam kau tapi bila tidak ada apa-apa. Okey, simple. Jawapan dia mudah. Ketika Fatimah datang mengadu kepada Nabi SAW tentang kehidupan dia yang agak macam berat sikit. Dia tumbuh tepung lah, begitu begini, begitu dan sebagainya lah. Maka Nabi ajak dia supaya zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, dan penutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada hadis lain sebut Nabi ajar dia subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim pun ada. Tapi adakah kita yang buat Fatimah menerima ketika dia mengadu yang tu, dan kita buat ketika solat? Kenapa? Sebab sebelum Fatimah ajar, sebelum memang Nabi dah ajar ketika selepas solat. Maksudnya rutin itu telah ada. Rutin itu selepas solat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 dan tambah bagi jadi 100. Atau hadis lain kata 10 dan 1. Itu pun ada hadis lain juga. Jadi sama. Maksudnya benda tu telah diamalkan dan telah disunnahkan dalam sunnah Nabi selepas solat. Tetapi ketika Fatimah bertanya, maka Nabi kata kaedah yang diamalkan selepas solat itu adalah kaedah bagi memudahkan perjalanan kehidupan seseorang. Apabila manusia ada masalah, maka bertasbihlah kepada Allah, kerana jalan yang mengubah perjalanan yang susah jadi senang hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kedudukan hadisnya. Maksudnya sudah ada selepas solat, tapi bila sampai pertanyaan, Nabi ulang amalan tu, bagus juga untuk mengeluarkan kita daripada kepayahan. Macamlah ada satu ustaz daripada top di Malaysia, tapi daripada Indonesia. Apabila orang tanya tentang bid'ah, maka dia jawab bahawa tentang kalaulah itu bid'ah, ini bid'ah, dia kata Sayyidina Bilal bin Rabah melakukan 2 rakaat solat sunat wuduk, sedangkan Nabi tak pernah ajak pun solat sunat wuduk.
pada hakikatnya dia terlupa melihat hadis yang lebih sahih. Kerana Saidina Bilal itu dia buat solat sunat wuduk kerana sebelum tu dah lama dah Nabi kata apabila kamu berwuduk maka sempurnakanlah dengan 2 rakaat solat sunat wuduk. Jadi Bilal takkan buat bid'ah pada ketika itu. Maksudnya hadis tu datang lebih awal sebelum datangnya pertanyaan daripada Fatimah radhiyallahu anha. Maka apa yang kita amal lepas solat itu apa? Itulah teknik untuk kita hidup selepas solat itu dalam keadaan Allah melapangkan kemudahan kehidupan kita. So kita buat lepas solat, Allah lapangkan kemudahan kehidupan kita. Dan kenapa Nabi bagi tahu kepada Fatimah? Nak bagi tahu bahawa kalau tak sempat lepas solat, tengah bawa motor pun boleh. Tengah bawa kereta pun boleh. Tengah berniaga pun boleh kalau tak sempat lepas solat. Tapi afdalnya adalah selepas salat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sila. Solat hormat waktu saya tak buat. Itu je. Pasal apa saya tak buat? Sebab tak ada lah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, walaupun ada sebahagian pandangan yang mengaitkan beberapa hadis, hadis tu tak kena langsung bila dikaitkan. Kenapa dikaitkan? Hadis tu adalah apabila hadis yang cerita tentang solat hormat waktu yang dikaitkan tu, hadis tu adalah yakni ketika tak ada air. Maka para sahabat solat dalam keadaan tidak bertayamum. Maka baru sampai berita kepada Nabi, maka Allah turunkan ayat tentang tayamum. Bila tak ada air, hampa kena tayamum, guna debu dan kena solat juga. Tapi dia tak boleh solat tanpa wuduk dan tanpa tayamum. Melainkan, ini ada perbincangannya, melainkan awak pada ketika itu diikat. Masuk waktu dah. Solat tak boleh ni. Awak kena solat juga. Solat je lah. Dalam tak ada apa-apa, tapi dia solat. Begitu. Tapi kalau saja-saja kita nak buat solat hormat waktu, tak ada. Saya mengambil pandangan tersebut. Kenapa? Baik, kita naik kapal terbang. Boleh tak ambil wuduk dalam kapal terbang? Boleh? Tambah kalau naik hak double decker tu, yang Ustaz Azwan nak bawa pergi umrah tu, ada 5-6 tandas boleh ambil wuduk. Tak ada masalah. Ada apa ayak ke apa saja boleh, tak ada masalah. Solat pi dalam keadaan awak nak duduk kat situ, tak ada masalah. Solat mengikut kadar kemampuan awak. Solat kadar mampu. Kenapa kena solat juga? Takut jadi macam MH370. Kita ada ruang solat, tapi kita solat ikut kita tak ikut cara yang dipertuntunkan oleh agama. Tiba-tiba kapal terbang tu tak sampai, mati kita. Apa kita nak jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak boleh. Tak apalah macam ni. Dan solat hormat waktu pula kita boleh ada 2 persoalan. Apa persoalannya? Sah tak solat? Tak sah, Ustaz. Habis kalau tak sah buat apa? Persoalan pertama. Soalan kedua, Ustaz, sah Ustaz. Kalau sah pasal apa hangpa kena kotor? Kan? Tak sempurna perbincangan tu. Maka kalau tengok pada pandangan hadis, jumhur ulama perbincangan, hampir mana pun bila ada ruang untuk solat, maka solatlah mengikut kadar kemampuan pada ketika itu. Tak boleh ambil wuduk, cukup dengan tayamum. Tapi kalau dah tak boleh semua tu, maka solat juga, tapi dalam keadaan tidak berwuduk, dengan niat moga Allah mengampunkan dosa kita. Kita simple bahasa fiqh. Bangun pagi, air tak ada. Buka hak tangki pun tak ada. Syabas pun tutup, tak apa nak syabas. Kan? Semua tak ada air langsung. Yang ada tu sikit sangat saja, cukup untuk ambil wuduk. Cukup untuk ambil wuduk. Macam mana nak buat? Maka tu pada ketika itu kena ikut kaedah. Kaedah Nabi mandi junub ni, kalau ikut ayang, 1 gantang aja, 4 cupak. Kita mandi junub, 1 bathtub pun, 1 kolam. Menyelam kiri, menyelam kanan, menyelam. Orang habis subuh dia duduk menyelam lagi, tak puas hati lagi. Kan? Maka tu kaedah dia. Ya. Dan kita ni, ayang tak ada nak mandi. Kemudian bangkit. Ayang semua tak ada, sikit pun tak ada. Maka tayamum. Tayamum macam mana? Tayamum macam wuduk lah, tak payah ham golek atas tanah macam tu.
Malam awak berjimat, siang waktu pagi. Tayamum. Macam mana tayamum? Macam tayamum solat nah. Macam tayamum solat. Kemudian solatlah subuh tu. Nanti bila ayak dah mai balik, maka mandi saja. Qadha tak? Tak payah qadha dah. Sebab itu kadar waktu tu kemampuan kita solat. Itu saja kaedah dia. Cuba baca kitab betul-betul, kita akan jumpa. Jangan kita cerita mengikut perasaan. Tak boleh. Bila kita baca, cuba tengok ulama'. Ulama' tengok, oh, sahabat Nabi dulu pun ada. Mereka bangkit. Ni cerita sahih tuan-tuan. Sahabat Nabi dulu macam kita juga. Tak reti mula-mula lah. Kita tak reti sampai lah. Mereka tak reti mula-mula saja. Dia bangkit-bangkit tidur. Ayak tak ada. Tak ada ayak langsung nak ambil wudu. Apa mereka buat? Dia baring atas pasir. Dia golek. Dia kata tayamum untuk junub, dia golek. Penuh pasir pun penuh kepala. Tu. Ada di sahih yang cerita macam tu. Dah, sama saja. Ambil tayamum ni, dia clear sekali. Baca je bismillah, niat tayamum, kemudian letak tayamum, letak kat tapak mana-mana, tangan. Ya, tangan ni kalau ikut sebutan dalam Quran dengan hadis, sampai pergelangan tangan saja. Tangan 3 kali atau sekali, lepas tu muka. Itu selesai. Apa cerita? Ada sebahagiannya kata sampai siku. Tapi kalau ikut jumhur banyak cerita sampai tangan saja. Itu sudah. Tak payah ambil debu kumuk gitu. Ada dalam hadis cerita. Cuma kita belajar, kena belajar tuan. Sebab satu ketika nanti, ingat tak Ulu Langat hari tu punya teruk, apa nama ni, banjir teruk hari tu kan. Masa tu mereka baru nak itu, nak ini, begitu, begini. Ustaz macam mana ni nak solat dalam keadaan yang badan kami penuh lumpur, penuh kekotoran. Kekotoran berbeza dengan najis. Najis lain, kotor lain. Kalau najis tak boleh bawa solat. Tapi tanah itu sekadar kotor dari sudut pandangan mata, dia boleh bawa solat. Orang main bola, lig 7 sebelah daripada pagi menuju ke petang. Kalah mati, lepas tu mati terus. Tu kan. Sama juga. Hang dalam keadaan peluh bukan najis, maka boleh bawa solat tak? Boleh, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau hang kita driver ke, kita driver hanya dengan solat, sujud doom accident. Tu kan. Kalau makmum kat belakang, dia boleh solat. Dia boleh solat, tak ada masalah. Ustaz, menghadap kiblat kat mana? Kawan pun jam nak pindah pergi taman, duduk tang tu saja. Tak ada masalah. Driver macam mana? Driver sampai rumah, isyak masuk. Maka buat apa? Jamakkan maghrib dengan isyak dalam rumah. Bukan qasarkan, jamakkan. Kenapa jamak tadi tu? Sebab kita dalam keadaan terhalang, tak boleh buat apa. Ni nak pergi Kenuri ni. Pergi Kenuri di Vistana Hotel Kuala Lumpur. Keluar daripada Bukit Beruntung, ingatkan untung, rupanya rugi hari tu. Betul. Jam ni kiri kanan lah. Duk ingat kata maghrib ni memang confirm boleh sampai di hotel mayang maghrib. 7 sampai hotel, insya. Maka apa perlu saya buat? Sampai di hotel, saya tak boleh makan dulu. Saya pergi dulu cari surau kat hotel tu, solat jamak antara maghrib dengan isyak. Nak buat maghrib dulu boleh, mengikut mazhab Imam Syafi'i, dia turutan maghrib dulu, zuhur dulu. Tapi mazhab lain kata tak, kena buat adaan dulu, isyak dulu, lepas tu baru maghrib. Jamak tapi tak boleh qasar. Itu je. Simple. Orang Melayu sisi qadha je lah. Bukan. Berbagai kaedah lagi sebelum sampai kepada tahap qadha. Yang qadha tu pun tahun 1970. Tinggal zaman Jepun attack Malaya. Sekarang baru nak tanya ustaz nak qadha macam mana? La ilaha illallah. Tu. Kaedah dia bagi faham. Cek satu mesti buat mengikut sumber yang datang daripada hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Insya-Allah dapat apa ni. Okey, sampai di sini dulu. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan. Insya-Allah kita jemput Ustaz Azwan ke depan untuk jadi imam.
untuk solat isyak. Sebab dia sebut dah lega saya hati tu. Jadi solat isyak dan solat tahajud kita doa moga-moga jemaah itu Allah kurniakan kesembuhan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.